Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Surah Al-Hajj. Yang bermaksud, dan kalau sekiranya Allah tidak menjadikan kalangan manusia itu berlawan di antara satu sama lain, golongan yang benar menentang golongan yang salah, golongan yang adil menentang golongan yang zalim, nascadi dibinasakanlah rumah-rumah ibadat dengan agama Yahudi, gereja-gereja penganut agama Kristian, sembahyang-sembahyang agama, dan masjid-masjid bagi orang Islam yang disebut di dalamnya nama Allah. Dan demi sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang saya berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, mereka mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahdialah akibat balasan segala urusan. Yang dihormati Ketua Dewan Pemuda Pak Pusat, calon Parlimen Temeluk, calon-calon daripada Pakatan Rakyat, Parti Keadilan, PAS dan DAP, pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, tokoh-tokoh veteran PAS yang hadir, yang saya nampak ramai malam ini, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Ayat yang saya baca tadi menunjukkan bahawa Islam adalah satu ajaran yang mampu menangani masyarakat majmuk, berbagai bangsa, agama dan budaya. Tidak menjadi masalah. Tinggal beberapa hari lagi kita akan mengundi. Mengundi adalah proses demokrasi. Demokrasi adalah satu amalan politik memerintah negara. Perkataan demokrasi bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Perancis. Perkataan demokrasi asalnya daripada bahasa lama, bahasa purba orang Eropah, bahasa Greek yang disebut dengan demos kratos, ataupun bahasa Latin demokratia, maknanya kuasa rakyat. Rakyat ada hak dan ada kuasa dalam masalah pemerintahan negara.
Pada asalnya orang-orang Eropah, orang-orang Barat mengenali demokrasi melalui penglibatan rakyat dalam pemerintah negara yang diamalkan di Athens. Negara Athens ialah negara purba. Hari ini Athens menjadi ibu negara Greek yang kita lihat dalam TV mengalami krisis ekonomi, bankrupt, tak mampu bayar gaji, naik harga barang, inflasi. Terpaksa negara-negara Eropah membantu Greek. Di Athens zaman dulu ada sebuah negara sebelum Masehi. Negara ini melibatkan orang ramai dalam pemerintahan negara. Dikira orang ramai berhimpun di stadium untuk membuat satu-satu keputusan. Tetapi orang ramai yang layak untuk hadir terhad kalangan bangsawan saja. Raja, keluarga di raja, menteri, kuncu-kuncu menteri, panglima, orang-orang kaya, orang miskin, kaum wanita, hamba tak ada hak. Orang-orang Eropah tidak tahu nak melibatkan rakyat di dalam perubahan negara. Berlaku kezaliman, berlakunya revolusi rakyat di England, di Prancis, di Rusia dan lain-lain. Bila kerajaan zalim, rakyat akan bangkit menentang kerajaan itu dengan senjata. Memakan masa yang lama, ribuan, ratus ribu, mungkin juta yang mati. Setelah kerajaan digulingkan, berlaku balas dendam. Raja dibunuh, keluarganya dibunuh, anak cucunya dibunuh, menteri dibunuh, keluarga menteri dibunuh, penyokong dibunuh, ribuan mati. Inilah yang berlaku dalam revolusi di England, di Perancis, Rusia dan lain-lain. Mereka tak tahu bagaimana nak melakukan pembaharuan dalam demokrasi, memberi hak pada rakyat. Bagi orang Islam, Quran mengajak kita dengan kisah-kisah Nabi-Nabi zaman dahulu menentang kerajaan-kerajaan yang zalim. Kerajaan zaman Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan Namrud adalah raja-raja dan pemimpin yang berlagak macam Tuhan. Boleh bertindak terhadap rakyat mengikut kemahuannya, meluluskan undang-undang apa saja, menyembelih rakyat, menyalahgunakan harta negara, rakyat diperhambakan. Semua Nabi-Nabi menentang kerajaan ini. Berakhir dengan Nabi Muhammad SAW yang mengajar mengikut isi Al-Quran, bukan sahaja mengajar ibadat, termasuk mengajar memerintah negara, yang melibatkan masyarakat majmuk, orang Islam, orang bukan Islam, berbagai bangsa. Setelah disempurnakan ajaran ini, maka Allah mematikan Muhammad SAW. Orang Islam tak tahu nak pilih siapa yang ganti dia. Lalu mereka berhimpun di satu kawasan di Madinah yang dikenal dengan Sakhifah Bani Sa'idah. Hari ini dibina percetakan Quran. Di situlah mereka berhimpun. Maka ada tiga calon. Keluarga Nabi mencalonkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Orang Mekah Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mendengar ucapan, majoriti bersetuju Abu Bakar menjadi khalifah. Khalifah makna ketua negara, bukan khalifah silap gayung.
ketua negara. Setelah dilantik menjadi ketua negara, dia menyampaikan ucapan, Ayuhan nas, inni wallitu alaikum wa rastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Al-qawi fikum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqqa minhu wa ad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta akhudha al-haqqa lahu. Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Padahal saya bukannya orang yang terbaik. Ada lagi orang yang lebih baik. Saya dipilih menjadi pemimpin. Sekiranya saya baik, saya betul, saya adil, tolong saya. Sekiranya saya jahat, zalim, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Kalau saya betul, kata betul. Kalau salah, kata salah. Jangan bohong. Kalau bohong, khianat. Sembunyikan penyelewengan, sembunyikan kezaliman. Ini bohong, merosakkan negara. Orang yang kuat adalah lemah kepada saya. Saya bertindak ke atasnya. Kembalikan hak orang yang lemah yang dirampas. Dan orang yang lemah adalah kuat kepada saya. Saya bela dia, kembalikan haknya yang dirampas. Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Taat kepada saya. Selagi saya baik, mentaati Allah dan Rasul. Kalau saya jahat, tak mentaati Allah dan Rasul, jangan taat pada saya. Kalau saya degil juga maknanya boleh pecat saya. Itu maknanya. Inilah konsep yang diamal oleh pemimpin-pemimpin yang adil dalam Islam selama 1300 tahun. Tak dinafikan. Di sana ada yang zalim, yang jahat, yang zalim dinafikan dalam sejarah. Catatan mereka yang adil inilah dikaji oleh orientalis. Di mana orang-orang barat yang menjajah negeri timur ini, mereka tidak mengangkut hasil bumi, biji timah, biji besi, biji emas, tembaga. Mereka mengangkut buku-buku yang ditulis, dibawa ke negeri mereka. Bukan saja ilmu perubatan, ilmu sains, teknologi, ilmu angkasa lepas, termasuk ilmu politik pemerintah negara. Masih ada lagi buku-buku tulisan tangan disimpan di England, di Perancis, di Jerman, di Austria, dan lain-lain. Menjadi kajian kepada ilmuwan kita yang buat kajian di barat. Hasil kajian inilah mereka terjemahkan ke dalam bahasa mereka dan berlakunya demokrasi moden yang ada pada hari ini. Rakyat diberi peluang 5 tahun sekali ataupun 4 tahun sekali. Kerajaannya memerintah, parti kerajaan bila habis tempoh mesti letak jawatan. Kerajaan yang ada ialah caretaker government. Tak boleh salah guna kuasa, hanya kawal keadaan. Tak boleh guna duit untuk kempen. Tak boleh guna media untuk sebelah pihak. Semua parti-parti politik ada hak untuk berkempen. Kalau belanja duit masa ini, salah. Nak bagi duit, lepas pilihan raya. Nak buat projek, lepas pilihan raya. Bukan sekarang. Ini makna demokrasi. Kita masih ingat tahun 70-an dulu. Di Amerika, Nixon yang menang kali kedua dalam pilihan presiden Amerika. Media di Amerika mendedahkan penyelewengan kemenangan Nixon kerana politik wang, rasuah. Dibawa ke mahkamah, sabit, benar, Nixon salah. Nixon diputuskan turun daripada jawatan presiden, lawan dia naik jadi presiden. Di India, tahun 80-an, Indira Gandhi, pemimpin parti Kongres selepas Nehru, ayah dia, pemimpin yang terkenal dalam pilihan raya, dia menyalahgunakan jentera kerajaan. Lepas pilihan raya, dibawa ke mahkamah, disabitkan benar
maka kemenangan dia di kawasan dia dibatalkan, terpaksa di hadirat rakyat kecil khas untuk kawasan itu. Ini makna demokrasi. Demokrasi rakyat jadi hakim. Pagi tadi saya didatangi oleh rombongan pemerhati pilihan raya daripada Eropah dan Amerika. Datang meramah saya 2 jam. Dia rasa pelik macam mana boleh bagi duit. Itulah Malaysia. Inilah Malaysia aku. Ini dia. Terpaksa bagaimana media sebelah pihak. Ini yang berlaku. Rakyat mesti faham pilihan raya adalah amanah untuk memilih pemimpin. Dalam raya ini PAS mengambil pendekatan mengadakan kerjasama Pakatan Rakyat. Mengapa PAS boleh kerjasama dengan DAP? Tak boleh kerjasama dengan UMNO? Mengapa kerjasama dengan DAP? Dengan parti-parti yang bukan Islam? Dengar dulu, dengar hujah dulu. Jangan cepat sangat. PAS pernah kerjasama dengan Barisan Nasional Perikatan tahun 70 sehingga tahun 78. Tengku Puji, salah seorang pimpinan PAS pemuda, masa itu saya pemuda dengan dia. Dia tak setuju masa itu, dia lawan habis-habisan. Itulah politik. Kerana kita mengambil, perlu menenangkan negara selepas 13 Mei. Untuk menenangkan keadaan. PAS menyertai kerajaan dengan syarat untuk mengizinkan perjuangan dasar-dasar kehendak kita diterapkan dalam kerajaan. PAS tak boleh dipaksa dalam kerajaan campuran. PAS ada kepribadian sendiri. Bebas tak boleh dipaksa oleh UMNO. Akhirnya berlaku pertemuan. Mereka tak boleh nak jatuhkan PAS di Kelantan. Tak mampu nak jatuhkan PAS di Kelantan. Mereka buat macam-macam melepas. Dalam kita kerjasama, PAS tak boleh masuk di Johor. Kerjasama apa? Tak boleh masuk dulu. Orang-orang PAS dinafikan di Selda. Segelintir saja. Ini berlaku. Akhirnya campur tangan di Kelantan. Tak berjaya nak jatuhkan kerajaan PAS Kelantan, buat bahaya di Kelantan. Caranya ialah demonstrasi lakonan. Bakar tayar. Bakar tempat dia suat khabar. Pelakon utama masih hadir lagi. Dan jasanya dikenal. Terpaksa Barisan Nasional bagi 1 kursi kat dia. Daripada 222 kursi, terpaksa UMNO korban 100 kursi kerana beri pada orang yang berjasa ini. Kerana perkasanya. Ini dia tak boleh sebut nama. Ini yang berlakunya. Akhirnya kerajaan kita jelakan. Ini kerjasama. Mengapa kita boleh kerjasama dengan diri parti bukan Islam? Islam mengajar kita manusia hidup bermasyarakat. Bukan saya cakap, Quran yang kata. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya berkenalan dan berhubungan di antara satu sama lain. Ibn Khaldun, tokoh sosiologi yang mengarang kita Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah ini terjemah dalam bahasa Latin, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Kitab Muqaddimah ini mengatakan manusia mesti hidup bermasyarakat. Mana ayat ini? Tak boleh hidup seorang, tak boleh hidup satu keluarga, tak boleh hidup satu bangsa. Mesti berbagai bangsa. Kerana setiap keperluan manusia memerlukan berbagai kerja dan kemahiran. Sehelai baju, sehidangan makanan, bangunan yang didirikan, memerlukan pertanian, memerlukan perlindungan, memerlukan industri, memerlukan perniagaan.
Tuhan bayi, ada negeri pertanian, ada negeri petrol, ada negeri galian, ada negeri industri. Berbagai-bagai bangsa ada kemahiran masing-masing. Maka kemahiran masing-masing ini perlu disatukan untuk keperluan kehidupan. Walaupun mereka berbeza agama, berbeza budaya, ini satu bab yang lain. Tetapi selesai masalah kehidupan begitu jadinya di atas konsep inilah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajar mendirikan negara yang melibatkan orang Islam, melibatkan orang bukan Islam. Islam mengajar kita ada perkara Islam yang orang Islam saja, tak boleh orang bukan Islam. Semua jemaah mengikut mazhab Syafi'i mesti 40 orang makmum semua jemaah. Kita semua jemaah bilang-bilang ada 20 orang. Kita ambil orang bukan Islam 30 tambah, nak cukup. Itu tak boleh. Orang Islam pergi semayang di kuil, pergi semayang di pagoda, dia punya rumah ibadat, itu tak boleh bercanggah dengan agama masing-masing. Adapun masalah kehidupan berniaga, Islam membenarkan kita berniaga dengan orang bukan Islam. Mengikut batas-batasnya, kita boleh jual sayur pada orang bukan Islam, orang bukan Islam boleh jual sayur pada kita. Kita boleh jual ikan pada orang bukan Islam, orang bukan Islam boleh jual ikan pada kita. Kita boleh jual daging sembelih pada orang bukan Islam, kahwin amal daging sembelih yang anggap bersih kesihatannya boleh jual pada dia. Dan dia boleh import daging sembelih kepada orang Islam, dia bukti ada tak ada halangan yang kita boleh terima, boleh. Tapi kita tangkap babi jual pada orang bukan Islam, itu tak boleh. Dia jual babi kat kita, tak boleh. Kita jual awak kat dia, tak boleh. Dia jual awak kat kita, tak boleh. Dia jual awak sama-sama dia, itu boleh. Itu hak dia. Ini yang diajar oleh Islam, kita kena faham. Ini batas. Masalah kehidupan yang berbeza, hal-hal yang berbeza, itu hak masing-masing. Begitulah dalam berpolitik. Dalam berpolitik, semua kaum yang ada di Malaysia ini, orang Cina, orang India, termasuk orang Melayu pun, menerima hakikat jumlah orang Islam 60%. Jangan kita kacau. Semua dah faham. MCA pun faham. MIC pun faham. Tapi buat-buat tak faham. DAP faham, semua faham. Orang Islam 60%. Orang Cina 35% lebih sikit. Orang India 7-8% ataupun 10%. Yang Kristian 20%. Mereka faham bagaimana nak membahagikan kuasa. Tidak ada zalim antara satu sama lain. Islam tidak melarang kita sayang berbangsa masing-masing. Orang Melayu sayang pada Melayu tak salah. Cina sayang berbangsa Cina tak salah. India sayang pada India tak salah. Tetapi sayang pada bangsa, menzalimi bangsa lain, ini salah. Dilarang oleh Islam. Nabi kata, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan kalangan kita orang yang mengajak pada asabiyah. Bukan kalangan kita orang yang berjuang di atas dasar asabiyah. Bukan kalangan kita orang yang mati di atas dasar asabiyah. Lalu ditanya, apa asabiyah itu? Jawabnya, antu'ina qawmaka ala zulmi. Kamu tolong bangsamu dengan zalim terhadap orang lain. Ini tidak boleh. Dilarang oleh Islam. Ini yang diajar. Ini yang nak perkenalkan Allah takdir. Dia parti kebangsaan, MCA parti kebangsaan, MIC parti kebangsaan. Sudah tidak relevan sekali. Sekarang tak sesuai dah sekarang ini. Mesti pecahkan benteng-benteng perkauman, dipecahkan. Pakatan rakyat telah berjaya memecahkan benteng perkauman. Telah berjaya diwar-warkan kepada orang Melayu. Kalau Pakatan Rakyat menang, kesian jadi Perdana Menteri. Kesian tak minta pun. Tak minta pun. Mengapa gaduh-gaduh? Tengok ni.
Senarai satu. Saya ada senarai. Senarai. Kawan tak ada. Anu. Dalam 222 kursi. Barisan Nasional bertanding 221 kursi. Dia tolak Mas satu. Pakatan Rakyat 222 kursi, PAH 73 kursi, DAP 50 kursi, PKR 99 kursi. Semua kursi ini Pakatan Rakyat, Cadur Melayu Islam 145. Barisan Nasional, Cadur Melayu Islam 131. Calon Muka Islam Pakatan Rakyat 77. Calon Muka Islam BN 91. Bagaimana jadi begini? Mengapa begini? Sebabnya kerana biar dia fikir dengan cerdik. Dalam fikir dengan bodoh, fikir dengan cerdik. Sebabnya apa? Kerana pilihan raya yang lalu, orang-orang Cina khususnya dia pilih pemimpin yang baru-baru. Orang Melayu pilih pemimpin yang baru-baru. Ini dia. Mereka pilih pemimpin-pemimpin yang berhak mereka. Maka DAP menang semua kawasan majoriti China dan India. DAP menang. MCA, MISC gerakan kalah. Menyebabkan UMNO nak selamatkan kawan dia. 21 kursi Melayu diberi pada MCA dan gerakan. Ini dia berlaku. Berdepan bertanding. Bertanding. Lawan MCA. Orang mengadu. Undi MCA. Undi gerakan. Undi MISC. Sebab dia dapat boleh. Masa itu orang Cina undi MCA juga. Bila kita buat Pakatan Rakyat, kita pecahkan perkauman. Tiba-tiba berlaku. Orang Cina undi PAH di PKR. Kalahkan MCA. Ini dia. Orang Melayu undi di DAP. Kalahkan MCA dan UMNO. Ini berlaku. Jadi benda itu. Maka berlaku perubahan kursi. Yang berlaku. Jadi begitu. Maka penyusunan kita berdasarkan kepada Pakatan Rakyat yang memecahkan benteng perkauman. Dan kita telah berjaya menemukan satu persepahaman melalui resolusi Pakatan Rakyat setelah beberapa kali konvensyen. Kita menerima apa yang ada dalam perlembagaan Islam agama persekutuan. Dalam masa yang sama, agama-agama lain berhak yang ada. Yang kedua, hak Bumi Putra Melayu, Bumi Putra, hak istimewa. Dalam masa yang lain, hak yang adil pada kaum lain. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Bahasa ibunda itu hak masing-masing. Rakyat mengikut perlembagaan. Ini yang kita amalkan. Islam agama persekutuan. Agama lain ada hak dia. Sepatutnya UMNO tunjuk contoh-contoh Islam yang baik. Bukan contoh Islam yang rasuah. Contoh Islam yang menipu. Contoh Islam yang merintah tak adil. Contoh Islam yang menunjukkan salah laku. Ini bukan contoh Islam. Dia buat masjid. Bagus buat masjid. Buat stadium. Bagus buat stadium. Tak dinafikan. Bagus. Masa saya jadi menteri besar tadi, pernah jadi besar juga tidak. Masa itu pegawai beritahu kat saya, dia kata ada yang jenis Melayu ni, Melayu UMNO agaknya lah, dapat kontrak masjid, dia letaknya kayu-kayu yang tak bermutu buat masjid. Kontraktor orang Cina buat masjid. Ini saya takut, ini Tuhan punya. Ini Tuhan punya. Ini pegawai cerita kat saya. Ini contoh hotel yang ditunjukkan oleh UMNO. Ini bukan diajar oleh Islam. Islam tak ajar macam ni. Islam tak paksa orang. Kalau dalam agama kita tak paksa, dalam undang-undang kita tak paksa. Undang-undang perkahwinan masing-masing. Sekarang dia nak laga pasal hudud. Karpasi tak setuju dengan hudud. Betul dia bukan Islam.
Yang kita pelajari, UMNO juga tak setuju dahulu. Dia tak setuju, dia menentang. Terpaksa dia tak setuju, tak menentang. Ini baru kita kena faham. Ini dia. Ini sebabnya PAH boleh kerjasama dengan DAP. Dengan UMNO ni dah meluat. Dah meluat. Maka kita mengambil perkataan. Hak Bumi Putra. Hak istimewa Bumi Putra. Mengapa? Kerana majoriti rakyat Bumi Putra adalah miskin. Kaum lain terima. MCA terima. DAP terima. Semua terima. Tapi laksana dia tak betul. Hak Bumi Putra, hak kaum lain adil. Apa makna? Kalau Bumi Putra perlu 5,000, dibantu dia. 5,000 lah dibagi. Jumlah Bumi Putra paling lama jumlahnya. Ramailah. Itu istimewanya. Tetapi kalau ada orang Cina kampung baru yang miskin, orang India di estate yang miskin, dia perlu 5,000, 5,000 juga. Jangan ada nama istimewa. Melayu bagi 5,000, Cina dengan India bagi 500. Macam Bering bagi 500. Ada satu cerita. Baru tadi saya dengar. Di kawasan Maknai Tengah. Ada seorang tu, dia tengah tambak lembu kat rumah dia. Marilah orang UMNO campaign, turut nak bagi Bering 500. Dia pun tengok kat lembu, tengok kat orang. Tengok lembu, tengok kat orang tu. Dia kata, lembu saya 500. Bering 500 dia. Mahal lembu saya lagi. Angin memalukan. Bukan salah, tak salah bagi Bering ni. Biar betul. Kita memperkenalkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Bahasa lain, bahasa Ebola, hak. Mengikut kajian UNESCO. UNESCO ni adalah satu pertubuhan di bawah bangsa-bangsa bersatu yang mengkaji bidang pendidikan dan kebudayaan. UNESCO. Ahli-ahli dia, pakar-pakar pendidikan, pakar kebudayaan. Bukan PKK UNESCO ni. Dia punya keilmuan dalam bidang pendidikan. Dia buat kajian. Semua bangsa dalam dunia mesti diilmukan dengan bahasa ibunda masing-masing. Jepun yang kalah Perang Dunia Kedua, dia bangkit jadi negara maju dengan pendidikan bahasa Jepun. Jerman bangkit semula, pendidikan bahasa Jerman. Tamadun Islam, pendidikan bahasa Arab. Nak ambil ilmu daripada asing, belajar bahasa asing. Beberapa orang saja belajar bahasa asing, mendalami ilmu, bawa ke negara, terjemahkan ke bahasa ibunda dalam negeri. Itu keadaan dia. Bukan semua belajar bahasa Inggeris. Sebahagian belajar bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepun. Nak mendalami ilmu, nak mengilmukan rakyat, mesti dengan bahasa sendiri. Maka orang Melayu dengan bahasa Melayu, Cina dengan bahasa Cina, India dengan bahasa Tamil. Nak mengilmukan anak-anak dia, nak mengilmukan anak-anak dia dengan bahasa ibunda dia sendiri. Bahasa Melayu dari bahasa perantaraan, semua terima. Kita tak boleh hapus bahasa-bahasa ni. Teori yang dilaksanakan oleh Soekarno di Indonesia, paksa orang Cina tukar nama, paksa orang Cina guna bahasa Indonesia, nak satukan bahasa Indonesia. Tidak boleh menyatukan bangsa. Tak boleh begitu. Menyatukan bangsa dengan adil, dengan saling mengerti, dengan ilmu. Bahasa tak boleh dihapuskan. Bahasa adalah tabi'i semula jadi manusia. Kita kena tahan. Dengan sebab itu kita kena iktiraf. Ada sekolah Cina, sekolah Tamil perlu dibantu. Sebagaimana sekolah rakyat, sekolah agama, sekolah bahasa kebangsaan perlu dihidupkan. Ini kita kena sedar. Ini pentingnya. Kemudian kita memperkenalkan negara berkebajikan. Dengan masa tak cukup. Negara berkebajikan. Saya perkenalkan konsep negara berkebajikan ini dalam Muktamar PAH yang lalu. Negara berkebajikan ini, banyak orang salah faham. Dia sangka negara kebajikan ini, negara berkebajikan sama dengan negara kebajikan, welfare state. Welfare state yang diamalkan di England,
yang diamalkan di negara-negara second di Libya. Pendidikan percuma, rawatan percuma, bantuan orang tua sara hidup dia, bantuan bayi yang dilahirkan, bantuan susu dia kerajaan bagi. Ini tak nabi, ini adalah kebajikan. Negara atau kebajikan bukan itu saja. Konsep negara kebajikan yang saya sebut tadi, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang kita berikan kuasa memerintah, orang itu adalah orang yang sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh yang baik, mencegah yang jahat. Ini negara berkebajikan. Maknanya pemimpin yang memerintah negara mestilah berkebajikan. Pemimpin yang beriman dan budiman, yang beriman dan berakhlak, bukan saja berilmu. Kalau berilmu tak beriman, tak berakhlak, berilmu saja bijak, jadi penipu besar. Mesti beriman, mesti beriman. Ini dia. Bagi orang Islam beriman, bagi orang bukan Islam beriman, berakhlak. Allah telah memerintah ke anda 20 tahun. Tahun 49, 58, 78 pernah memerintah. 18 tahun pernah memerintah. Kita perintah Kelantan 20 tahun lebih. Kali yang kedua. Perintah Terengganu 4 tahun. Agak setahun kita memerintah. Kita telah berjaya menundukkan kepimpinan yang bersih. Kepimpinan yang tak rasuah, yang tak salah laku. Walaupun Barisan Nasional duk terop orang dia, takut ada risuah RM1. Kalau silap RM1 dia terus. Kita telah berjaya mendapat penerimaan rakan-rakan kita di IP dan PKR. Mendirikan negeri yang sama selama Pulau Pinang. Tak ada rasuah. Laporan audit negara bersih. Ini negara berkebajikan. Kita berjaya memilih kepimpinan yang baik. Ini utama, yang penting. Yang kedua, hasil negara cukai. Islam kata wa'atawuz zakah tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada, diagih kepada mereka yang memerlukan. Orang Islam bagi zakat. Dalam konsep negara ada cukai. Konsep cukai dalam Islam mesti diambil daripada orang yang berada. Orang miskin yang dicukaikan. Ini kaedah kita. Kawan-kawan terima masuk dalam buku jimat. Di sinilah kita hapuskan tu. Mengapa hapuskan tu? Tu melibatkan semua orang, termasuk orang miskin. Masa kita perintah Terengganu 99, kita hapuskan rumah cukai pintu rumah kediaman. Walaupun kita tahu yang paling ramai merasa orang Cina, dia banyak duduk di bandar Kuala Terengganu dan Kepaman. Tak apa, ini konsep kita nak perkenal. Kerana rumah kediaman adalah rukun hidup. Dikecualikan cukai pintu rumah kediaman. Rumah kedai, hotel, chalet, itu ada cukai. Rumah kediaman tak ada cukai. Kita tak buat di Terengganu. Tu kita hapuskan. Cukai-cukai kecil yang kecil baku, cukai baku yang kecil ni, warung dihapuskan. Kita hapuskan. Kita kehilangan berpuluh juta. Kehilangan. Kita ada duit minyak masa itu. Barisan Nasional khianat. Dia rampas duit minyak. Menyebabkan kita kehilangan duit. Macam mana nak buat? Kami naikkan cukai barang. Naikkan cukai industri. Termasuk Petronas. Yang ada kilang jadi patut kerja Terengganu. Naikkan juga ini. Naikkan juga industri untuk tampung duit ini. Di mana kalangan korporat, toke-toke balak, tak jadi masalah. Kami naikkan cukai 100%. Kata mereka, bayar rasuah 300%. Ini kita boleh mengatakan negara. BRIM tak salah bagi BRIM. Tapi kena masa dia, jangan masa pilihan raya. Bagi masa pilihan raya ni tak kena. Kalau kita meminta, ada bantuan. Bukan tak ada. Kita kena bagi. Yang pertama orang tua, orang cacat, orang yang tak ada kemampuan, mesti dibantu sepanjang hayat hingga dia mati.
Ini cara dia. Yang kedua, orang muda, orang yang gagah, yang kuat. Ini kena sediakan kemudahan untuk dia. Duit yang banyak ni gunakan untuk murahkan baju, murahkan makanan hayawan, murahkan semi, murahkan besi. Ini keadaan dia. Bila kita murahkan ini dengan sendirilah, maka petani kita, nelayan kita, industri kita berkembang, dapat keuntungan. Dapat keuntungan, dapat cukai pendapatan. Balik pada kerajaan. Ini dia. Ini pendidikan percuma kita buat. Ini bagi beri. Bagi pilihan raya, bagi duit. Bagi banyak-banyak untuk menang pilihan raya. Lepas pilihan raya tak ada duit. Mana nak ambil? Rakyat terbengkalai. Terbengkalai. Naikkan cukai. Naik cukai, naik harga barang. Ada pembangunan. Ada pembangunan tak sempurna. Di negeri saya ada stadium runtuh. Dulu orang panggil Terengganu Darul Iman. Sekarang Darul runtuh. Malu saya. Darul runtuh lah. Kalau tak cukup, bahan dia tak cukup. Ini penyelenggaraan. Kalau tak cukup duit. Negara berkebajikan. Negara yang mendatangkan hasil dan memberi kebajikan berayak. Ini konsep yang kita amalkan. Oleh kerana itu, sudah saya jangan bimbang. Mari bersama Pakatan. Walaupun Barisan Nasional dia kuat, dia gagah. Kalau kita buat pakak, kita boleh jatuhkan dia. Dengan syarat kita buat pakak sungguh-sungguh. Kalau buat pakak ni jadi kuat, buat pakak jadi hebat. Ada satu cerita zaman dulu. Cerita kambing buta dengan beruk tepok. Kambing buta, beruk tepok. Kambing melayak kambing ni. Nak cari makan tak nampak, pakai gabung-gabung. Beruk tak boleh berjalan. Berjumpa kambing buta dan beruk tepok ni, kata beruk apa salahnya kita berpakat. Biar aku naik atas, engkau pegang tanduk, aku arah mau pergi ke sana kemari. Jumpa daun aku ambil, mau makan daun aku makan ulang. Kita bagi. Lama-lama kambing pun gemuk. Beruk pun gemuk. Dua-dua gemuk, sihat. Pada satu hari, berjumpa dengan Rimau. Rimau nak tangkap kambing ni. Bila nak tangkap, Rimau kata menatang. Apa ni? Tubuh kambing kepala beruk. Lari Rimau takut. Hari ni dia. Tak apa, kita lemah, kita berbakar. Orang lemah kalau berbakar jadi kuat. Saya rasa dengan cerita itu cukuplah. Mari kita buat perubahan dengan berani. Ajak rakan-rakan kita yang tak datang ni supaya buat perubahan, sokong Pakatan Rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir!